السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi ini. Alhamdulillah kita telah diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis ar-rahmah, majlis as-sakinah, yang ada padanya ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh sayap para malaikat. Jadi inilah dia di antara jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan pahala, di antaranya mudah masuk syurga lah. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melalui satu jalan daripada rumah kita berapa kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer, 2 kilometer, tak kisahlah. Kita lalu satu jalan tu jalan yang kita lalu itu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita dan mengawasi kita dan redha terhadap kita, redha terhadap perjalanan kita. Allah redha terhadap perjalanan kita daripada rumah kita dengan hasrat dan tujuan untuk menambah keimanan. Jadi iman itu akan bertambah dengan ilmu lah. Makin bertambah ilmu seseorang, maka makin bertambahlah imannya. Akan menambahlah khusyuk dan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia matlamat kita, untuk hadirkan khasyah dalam diri kita. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut, yang ialah khusyuk, yang bimbang, yang gentar terhadap Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kita nak tambah ilmu kerana kita nak tambahkan khasyah itu. Semoga darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat itu akan semakin meninggilah, dan sampai kepada tahap ataupun level yang tertinggi bersama dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam, para syuhada, as-salihin, siddiqin, Itulah dia matlamat dan tujuan kita. Sebab dalam meniti kehidupan, kita tak tahu bila kita akan jatuh daripada titi kehidupan ini. Mana bila kita akan mati, kita tak tahulah. Mungkin dengan sebab la qadar Allah, dengan sebab berlaku kemalangan, apa kita tak minta lah benda tu. Tapi bila Allah takdirkan, dalam usaha kita untuk menghadirkan diri ke majlis ilmu, berlaku itulah sesuatu sehingga dengan itu tamat riwayat kita. Tapi riwayat itu tamat dalam keadaan Allah redha kepada kita lah. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi itulah dia maknanya title yang kita nak dan minta lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir ke majlis ilmu, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita faham ke tak faham ke, kita dah dapat matlamat utama kita, redha Allah, pahala tadi. Tapi mustahil juga kita duduk dalam kelas, kita tak faham apa yang ustaz cakap, kecuali kita faham bahasa Melayu saja, ustaz cakap Jepun. Jadi memang kita tak faham lah tu. Tapi itu boleh juga, pakai Google Translate pun boleh kan. Dia boleh terjemahkan untuk kita. Jadi yang penting kesungguhan lah. Baik, insyaAllah kita teruskan apa yang kita nak baca pada pagi ini, iaitu pada muka surat 108 ya. 108, tajuk lagi, masih tajuk perbezaan keutamaan surah-surah Al-Quran dan keutamaan surah Al-Fatihah. Masih lagi dalam keutamaan surah Al-Fatihah ini. Baik, dikatakan kepada Abu Hurairah, peringat di atas tu kan, surat 108,
Sesungguhnya kami berada di belakang imam. Kan, sekarang ni macam mana kami nak baca Fatihah ataupun tak baca ni? Kan, beliau berkata, bacalah ia dalam dirimu. Ya. Maksud baca dalam dirimu. Satu riwayat ni dia kata, la taqrabu, jangan kamu baca. Ya, maksud jangan baca bila solat dalam solat jahriyah lah. Solat jahriyah, ini ada qaul pendapat bahawa Fatihah tidak dibaca oleh makmum dalam solat maghrib ataupun solat isyak dan solat subuh. Kan? Jadi berlaku khilaf kalau kita dalam mazhab Syafi'i, rukun lah. Kan, so Fatihah tu rukun, wajib dibaca oleh imam dan makmum sir dan jahar. Tapi mereka yang mengatakan Fatihah tak dibaca dalam solat jahar, dia pun kata rukun juga. Dia pun kata rukun juga, cumanya dia tidak dibaca sebab dalil umum Quran kata wa idza quri'a al-Quran, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu lahu, kan, la'allakum turhamun, naklah kamu baca, bila dibacakan Quran pada kamu, naklah kamu dengar dan diam, semoga kamu dirahmati. Jadi dia berkata dalil ini umum, meliputi apa-apa keadaan. Bila dibaca Quran kita dengar, kita kena diam. Hatta dia berkata dalam solat bagi makmum yang di belakang solat di belakang imam, solat jahriyah lah, maghrib, isya dan subuh. Ala kulli hal, apapun dia berlaku perselisihan di antara ulama, dia kecenderungan ni, maksud dia hati kita ke mana kita belajar dan ke mana keyakinan kita, di situlah kita berpegang. Masalah khilaf tu masalah apa? Masalah mereka ya. Boleh tak baca kan? Saya tak baca pun. Dia begini je. Bila mengajar, bila imam tu kadang-kadang imam dia dibagi ruang. Ya. Tapi setengah imam dia tak bagi ruang tu. Sunnahnya imam tak bagi ruang. Okay. Lepas tu Ustaz, Ya. kalau dia baca macam sedap je kan, kita pun nak dengar dia kan? Ya. Nak baca dia. Tapi kalau ikut dalil umum yang lebih khusus tadi, hendaklah kita diam dan dengarlah. Dan itulah kecenderungan saya pun sejak saya belajar. Saya pun belajar juga. Kawan-kawan kita, ustaz yang lain pun belajar juga. Cumanya kecenderungan itu kan. Bila kita, kalau dibaca kuat dan kita faham, macam mana nak baca? Itulah tu. Itulah maksud dia. Jadi itu lebih. Jadi mana kecenderungan tu lebih kepada saya lah. Lebih kepada untuk mendengar apa yang dibaca oleh imam dalam solat jahar. Ya. Tapi kalau solat sir kita kena baca lah, tetap rukun lah. Kan, sebab solat tanpa Fatihah ni maknanya tidak sempurna. Tapi Ustaz, kalau kita baca selepas imam baca, dia bagi ruang lah untuk kita baca, tapi kita belum habis lagi, dia dah mula surah lain. So macam mana? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dia kena habiskan Fatihah lah. Kalau ikut kecenderungan sebagai jalan, kita kata khilaf tadi, maksud dia saya tak baca pun, asal bagi makmum tidak membaca semua dalam solat jahar, maghrib, isya dan subuh. Hakikatnya tak sunnah pun bagi imam untuk adakan ruang antara Fatihah dan surah. Tak ada sunnah. Tidak warid daripada Nabi SAW. Tak, bahkan ikut kecenderungannya bid'ah. Bila tak sunnah, bid'ah. Jadi siapa yang anjur bagi imam untuk adakan ruang di antara Fatihah dan surah? Siapa yang anjurkan? Sebab agama ni tauqifi. Ibadah ni adalah sesuatu yang tauqifiyah. Sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi tak lupa untuk ajar kita tentang agama kita. Sebab apa yang Nabi ajar itu adalah wahyu daripada Allah. Sebahagian lupa tu kerana nak ajar kepada kita syariat. Contohnya lupa rakaat. Supaya nanti bila kita lupa rakaat, kita tahu nak buat apa. Itu maksud dia. Jadi kalau saya lah, bukan suruh ikut saya. Bukan, saya pun ikut pandangan dan pendapat ulama lain juga. Hanafi tak baca tak? Tak baca. Bahkan Hanafi dia kata baca apa-apa ayat dalam Quran. Kan? Baca ayat je apa dalam Quran dah kira sah. Sebab tu kita tengok Hanafi sembahyang punya laju. Sebab dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, boleh rukuk dah. Mazhab dia apa? Tapi mazhab yang marjuh lah. Marjuh ni yang tidak kuat lah kan. Jadi kita nak belajar nak cari yang paling kuat. Sebab dalam masalah fiqh ni dia berlaku perselisihan yang
yang kita yang banyak lah. Cumanya perselisihan itu apabila berlaku di atas dasar ilmu tak apa lah. Atas dasar ilmu kan, bukan atas dasar emosi. Dia ilmu, pengetahuan tadi. Kadang-kadang ustaz pegang fatwa macam ni hari ni. Belajar lagi tengok, uish. Dia nampak ni yang kedua tu lebih kuat, maka dia ikut yang kedua tu. Sebab tu fatwa berubah-ubah. Okey? Okey, ya. Kita masuk imam dah baca surah dah. Kita sempat dengar Fatihah. Kita baca Fatihah dulu ke? Surat Jahar lah. Ya. Kalau saya ikut imam je lah. Mendengar apa imam baca. Kalau saya, orang lain tak tahulah. Tanya ustaz lain, jawapannya lain pula. Saya ada fiqh manhaji kan. Tanya fiqh manhaji kan. Tapi itu fiqh lah mazhab Syafi'i. Ya. Saya pun ikut mazhab Syafi'i. Cumanya Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Imam Syafi'i kata. Jadi bila hadis sahih itu mazhabku, maka apa yang saya ikut insya-Allah tak terkeluar dari mazhab Syafi'i lah. Walaupun tak ada dalam kata-kata Imam Syafi'i. Dan itu semua imam kata macam tu. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu. Perkataan para imam besar ni tak diamalkan. Bi qawlina biduni nassin yuqbalu. Dengan pendapat kita tanpa nas untuk kita terima. Tak perlu kita terima kalau tak ada nas, tak ada dalil yang sahih. Ya, maka perkataan dia apa kita tak terima. Qala Abu Hanifah al-Imam, berkata Imam Abu Hanifah, la yanbaghi liman lahu al-Islam. Tidak layak bagi orang Islam an ya'khudha biqawliya hatta tu'adha 'ala al-kitab wal hadith al-murtada. Kata Imam Abu Hanifah, tak layak bagi orang Islam untuk ambil perkataanku sehingga dibandingkan dengan hadis yang murtada, hadis yang sahih. Itu kata Imam Abu Hanifah. Wa Maliku Imam Dar al-Hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hujrati. Imam Malik pula dia imam Darul Hijrah yang mengajar di masjid Nabi SAW. Dia isyaratkan kepada bilik Nabi SAW. Dia kata kullu kalamin minhu zul qabuli minhu mardudatun siwa rasuli. Semua perkataan kita boleh terima, boleh tolak. Kata ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni boleh tolak, boleh terima. Kan? Melainkan Tuhan punya bilik ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Malik. والشافعي قال إن رويتم قولي مخالف الأخبار فاضربوا الجدار. Imam Syafi'i kata kalau kamu meriwayatkan perkataanku menyalahi dengan khabar yang sahih, hadis yang sahih daripada Nabi SAW, campakkan perkataanku ke dinding, ambillah hadis yang sahih. Wa Ahmad qala la taktubu kullama qultuhu. Imam Ahmad pula kata, jangan kamu semua tulis apa yang aku cakap. Mungkin ada silap, mungkin ada betul perkataan manusia. Bal aslu dzaka fatlubu. Bahkan tuntutlah yang asalnya, iaitu qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata para imam yang empat. Dia punya kesimpulan dia pun semua kata idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi. Apabila hadis sahih itulah dia mazhabku. Jadi jelas apa yang kita amalkan berdasarkan nas Al-Quran, hadis yang sahih apa semua tadi tak keluar daripada mazhab imam yang empat. Itulah dia. So kiranya ada satu mazhab, tak adalah. Hakikatnya itulah dia. Rasul SAW bermazhab apa? Mazhab itu. Ya, Al-Imam Syafi'i mazhab apa? Imam Syafi'i, ya. Kalau hadis itu dhaif, boleh kita guna? Hadis dhaif dalam bab hukum hakam tak boleh guna. Bab fadail macam ni kita boleh guna. Untuk motivasi boleh. Dari segi zikir. Itu boleh. Itu maknanya itu boleh macam Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maghrib macam baca. Tapi hadis dia tak sahih. Tapi mana dia? Ya Allah jauhkanlah aku, doa kan? Ya Allah jauhkanlah aku daripada api, lindungkanlah aku daripada api neraka. Boleh. Jadi dalam bab hukum hakam, bab akidah tak boleh lah. Hadis palsu, hadis dhaif. Hadis palsu aula laka fa aula lah, thumma aula laka fa aula. Palsu ya. Palsu lagi tak boleh lah. Ya. Hadis dhaif dalam bab hukum, bab hakam, hukum hakam tak boleh. Ya, tapi ala kulli hal yang penting kita belajar. Ke mana kecenderungan hati kita, silakan.
Ditanya oleh Nabi SAW macam mana ni? Bila seorang dia jadi ragu-ragu, istafti qalbaka wa in aftaka an-nas. Tanya hati kamu. Walaupun manusia beri fatwa pada kamu, hati itu masa hati yang belajar lah. Yang ada keikhlasan lah, maksudnya bukan kerana ikut cenderung hawa nafsu. Mazhab ni senang, kau nak ikut mazhab ni. Ni payah. Kita mau ikut ni ikut senang. Tak, bukan macam tu maksudnya. Itu dia terpanggil tak jujur. Jujur ni maknanya, ya, kita ikut dalil yang kita nampak dia kuat lah. Kadang-kadang kita tak setuju pun dengan guru kita, tak ada masalah apa pun. Ya, macam saya sendiri pun dengan guru saya ada perkara yang saya tak setuju dengan dia, tak ada masalah. Ya, bukan mesti kita kena ikut tu guru kita. Jadi kalau apa yang kita belajar tu kecenderungan kita, ustaz saya tak boleh terima, tak macam hati tak, silakan, tafadhal. Ya, jadi makna tu. Tu cerita bab fiqh lah, tak masalah apa. Jangan gaduh ya. Jangan masa muka. Ya, atau ustaz-ustaz pun tak sama kan. Jadi mestilah kecenderungan tadi. Jadi itulah dia. Bila sebut cerita buka pintu fiqh ini jadi macam-macam lah. Saya buku apa ni, kelas baru, kelas fiqh manhaji kan. Bertiga lagi tengok lagi kan. Banyak soalan nak tanya. Kelas mai disediakan soalan. Kita fiqh ni faham, bila tak faham tu kita nak tanya kan. Itu maksudnya. Sebab alhamdulillah lah, ini bukan kelas fiqh. Tapi kerana saya terbuka sikit bab Fatihah tadi, jadi pintu bila terbuka susah nak tutup. Okey, itulah dia. Baik, kita teruskanlah. Tidak apa kita baca lah buku kita ni. Kan, baru kita baca 3 baris kan, belum baca hadis lagi. Kan, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah Ta'ala, ini fadilat kelebihan Fatihah ni. Surah Al-Fatihah ni kan. Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi. Qasamtu salata, aku bahagikan solat ini. Qasamtu, aku bahagikan. Tu aku lah. Tengok apa nama nanti tu belakang tu aku lah. Ta kamu, tu aku. Ti kamu juga perempuan. Jadi aku bahagikan solat. Allah kata, baini di antara aku wa baina abdi, dan di antara hamba aku. Untuk hamba aku separuh, untuk aku separuh. Kan? Allah kata, nisfain. Separuh-separuh. Solat tu. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hamba aku apa yang dia minta. Maksudnya separuh lagi untuk kita. Kita buat apa? Kita minta. Separuh tu kita minta. Maka Allah akan bagi apa yang kita minta. Allah kata, fa idza qala al-'abdu, apabila seseorang hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, hamidani 'abdi. Hamba-ku telah memujiku. Allah kata. Kan berapa ramai orang baca Fatihah? Kan? Dan sentiasa orang baca Fatihah sebab manusia orang Islam ni ramai. Mungkin maksudnya tasalsul, maksud dia panggil rangkaian masa tu kan, tak putus-putus orang baca Fatihah. Kan sebab kita kata kan masa dia macam tu, sentiasa berputar. Dan manusia ada yang lena, ada yang jaga, ada yang tidur, ada yang jaga, ada yang baca, ada yang tak baca. Jadi Fatihah dia sentiasa. Allah sentiasa kata apa nama? Hamidani abdi. Wa idza qala, dan apabila hamba tadi kata Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata athna alayya 'abdi, hamba ku mengulangi pujian ke atasku. Dia ulang puji atasku. Athna, athani, isna, dua. Wa idza qala, dan apabila hamba kata Maliki yaumiddin, ataupun Maliki yaumiddin, boleh baca ma, boleh baca ma. Boleh baca, pilih nak baca, tak kisah. Maliki ataupun Maliki. Qala majjadani 'abdi, hamba-ku memuliakan aku, mengagungkan aku. Wa qala marratan, dan apa nama? Allah Ta'ala kata sekali, fawwada ilayya 'abdi, hamba-ku telah menyerahkan urusannya padaku. Dia telah menyerah. Fawwada ni serah. Kan? Serah segalanya. Ilayya kepada aku, 'abdi, hamba-ku telah menyerahkan dirinya padaku.
Fa idza qala, apabila hamba kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila hamba dia baca ayat ni, Allah kata hadza baini wa baina 'abdi. Ini di antara aku dan hamba-Ku. Ya, hanya Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Allah kata sampai di sini pemisah antara aku dan hamba-Ku. Ya? Lepas tu Allah kata pula wali 'abdi ma sa'al. Sekarang untuk hamba-Ku apa yang dia minta aku nak bagi. Untuk dia apa yang dia minta? Apa dia kita minta? Idza qala, apabila hamba kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab tu kita baca Fatihah kita kena khusyuk, kena fokus. Kalau kita minta tak fokus, kan? Minta jadi minta. Macam nak tak nak ya. Kan mak minta 10 ayat mak. Minta pun tak tengok muka mak dia apa kan. Jadi mak dia tak mau kot. Minta macam tu lebih kurang kan. Tak minta sungguh-sungguh. Tu kita dengan mak kita, dengan manusia. Jadi minta dengan Allah kena fokus, kena minta tu dalam keadaan kita nak. Bukan minta dalam keadaan bagi tak apa, saya tak apa. Kan? Minta dalam keadaan nak tu nak sungguh-sungguhlah. Kan? Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, itu para nabi lah. Kan? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, itu kan. Alaihim, ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang Engkau murkai. Itu orang-orang Yahudi lah. Sebab mereka ni tahu ada ilmu, tapi tak nak ikut ilmu tu. Jadi orang kita pun kalau ada ilmu tak nak ikut ilmu, panggil Yahudi lah. Kan? Wala dhalin, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat, itu Nasrani. Mereka ada keikhlasan tapi tidak ada ilmu. Ikhlas beribadah, kan? Ikhlas tapi tidak ada ilmu. Ibadah dengan cara yang tak diajar oleh agama lah. Bahkan mereka menduakan Allah Ta'ala tadi, mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Bahkan Isa tu lebih power daripada bapa dia, Tuhan bapa lah. Okay? Gitu. Jadi mereka ni yang sesat, yang balun, sesat tanpa ilmu. Jadi dua-dua ni masuk dia ke neraka Jahannam, khalidina fiha abadan lah. Kita tak maulah jalan tu. Kita minta jalan yang lurus tu. Qala, Allah Ta'ala kata, hadha li'abdi, ini untuk hamba-Ku. Wa li'abdi ma sa'ala, untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Ini dia. Baik, hadis-hadis ini yang sepertinya menunjukkan keagungan kedudukan surah yang mulia ni, surah Al-Fatihah. Bahawa ia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Paling agung. Kalau ditanya kita surah yang paling agung dalam Al-Quran, kita kata surah Al-Fatihah. Kalau dikatakan kepada kita ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayatul kursi, kan? Jadi bahkan tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak pula dalam Al-Quran yang seperti Al-Fatihah ni. Dipanggil ummu, ibu Al-Quran lah. Dia adalah ummul Quran, tapi induk Al-Quran. Al-Quran seluruhnya adalah tafsiran bagi surah Al-Fatihah. Masya Allah. Al-Quran semua tadi adalah tafsiran bagi surah Al-Fatihah. Tu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya, komplit. Yang lain tu datang untuk huraikan apa yang ada dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah adalah inti bagi Al-Quran. Dan penjelasan bagi garis-garis besarnya. Hal itu kerana ia mencakup makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran yang berupa pujian kepada Allah. Ya? Sebagaimana layak baginya. Begitu pula beribadah dengan perintah dan larangan. Ya? Perintah disuruh kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Larangan kita mensyirikkan Allah. Ya? Ada janji dan ancaman daripada Allah. Dalam surah Fatihah tadi maksudnya yang tersirat dalam Fatihah itulah. Jadi dihuraikan oleh ayat-ayat yang lain dalam surah-surah yang selepas. Serta hal-hal yang sepertinya.
Ibn Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ni banyak jilid, jadi susah nak tengok terjemahan dia. Dan bahasa dia bahasa sastra tinggi. Kita terjemah jadi macam seolah-olah kadang-kadang tak ada perkataan. Ya, jadi dia kena nak terjemah pun jadi kena terjemah mafhum je lah, kefahaman tadi. Gitu. Dia kata ketahuilah, apa makna dia Madarijus Salikin? Madarij ni kan tingkatan naik, kan, maksud dia tangga, kan, madarij, mudraj, kan, atau durj. As-salikin orang-orang yang berjalan, tingkatan maksudnya orang-orang yang berjalan. Baina di antara al-manazil, al-manazil ni tempat-tempat singgah, kedudukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dia cerita berjilid-jilid. Huraian dia. Ya, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti Google tengok kitab ni apa jilid dah cerita. Gitu. Jadi kita ni kalau nak baca kitab orang, sampai kita mati pun tak habis kitab kita baca. Kitab yang ada di rak di rumah tu macam tu kan. Ada pun tak buka baca pun. Kan? Beli simpan je. Nantilah baca, beli nanti aku nak baca. Apabila kata nanti tu, tak tahulah. Mungkin ada orang baca, orang lain baca lepas kita mati. Mungkin tak tahulah. Jadi maksudnya kita baca, tengok. Silah, kita nak baca buku ni macam mana? Ada dia ajar sebagai ulama nak baca buku ni, tengok ke mana? Baca dekat mukadimah. Kan, buku ni kalau kita baca kita nak tahu apa penulis nak cerita tu kan. Kita tengok mukadimah dia lah. Nak cerita kadang-kadang mukadimah sampai beratus muka surat. Macam kitab Sahih Targhib Tarhib Syekh Al-Albani rahimahullah. Kan? 100 muka surat mukadimah. Jadi dah masuk pada hadis yang pertama tu, Kitab Al-Ikhlas tu kan. Muka surat yang ke-101. Tu dia. Kan? Itu tak terjemah dalam bahasa kita lagi, terjemah bahasa kita mungkin jadi sampai 300 muka surat mukadimah. Itulah dia. Macam mukadimah, dia boleh baca dia punya kandungan lah. Faris kandungan, tengok apa dia nak cerita dalam buku ni. Dia cara nak baca buku lah. Kalau kita nak baca A to Z, kita tak faham ni. Buku ni nak cerita pasal apa? Buka terus tengah, faham lah. Tak tahu. Kita baca mukadimah dia, baca dia punya apa nama ni, Faris dia ataupun dia bagi apa? Kandungan. Isi kandungan. Isi kita dapat lah bagi kita nak dalam buku tu. Tu dia antara cara nak baca buku cepat lah. Kan? Mana ada orang baca buku kulit ke kulit. Ada macam kita kulit-kulit lah. Kan? Itu duduk seorang-seorang nak baca kulit-kulit. Bukan ada Quran mungkin lah kita baca kulit-kulit kan. Sebab ya. Kalau ia akan nak buat, ia akan start ni. Masa tu kita boleh berdoa lah apa. Kita stop untuk berdoa. Tak, maksudnya kita, itulah dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, maksudnya doa kita dalam Fatihah tadi lah. Lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu apa dia? Doa. Itulah dia. Ihdinas sirata al-mustaqim. Doa yang diajar oleh Al-Quran itu doa yang memang terbaik lah. Tak ada lagi terbaik lah. Yang Allah Ta'ala ajar kita, semua kita baca tu kan. Doaul jami', doa yang meliputi, merangkumi segala kebaikan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah dia doa. Tahu. Itu doa yang terbaik. Apabila kita dapat hidayah, taufik tadi kan, maka baiklah kita segalanya. Kan? Dia pendek ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Kita ni kalau tak dapat jalan yang lurus, kita berada dalam kesesatan, kita buat benda tapi Allah tak redha. Kita sangka benda tu baik. Berapa ramai orang anggap ibadah yang dia buat tu ibadah, tapi tidak ibadah. Itu adalah bid'ah. Berapa ramai? Kam muridan lil khair, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kam muridan lil khairi la yusibahu. Berapa ramai orang dia niat ikhlas baik. Perempuan Nasrani dia baik ikhlas. Nasrani ikhlas. Tapi tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Tak diterima.
Mati dia kekal dalam neraka Jahannam, khalidan fiha abada. Ya. Inilah dia. Siratal mustaqim itu penting. Kalau kita tak dapat tu, kalau tanpa hidayah Allah ni, siapa kita? Jadi kita ni maknanya hidup dalam keadaan kerugian lah. Wal 'asr innal insana fi khusr. Jadi kita masuk dalam tu lah. Kenapa? Kerana tak ada ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita baca setiap solat, setiap rakaat tu, setiap rakaat. Berapa kali? Ya, kita baca Fatihah tadi. Atau penghayatan tu penting. Bila baca ihdinas siratal mustaqim, masuk cerita. Tunjuklah kami jalan. Kalau Allah tak beri hidayah pada kami, habislah kami. Jadi Yahudi, jadi Nasrani. Ataupun jadi musyrikin yang lain. Ataupun hidup dalam keadaan kesesatan, bid'ah, kegelapan bid'ah. Bid'ah ni gelap. Sebab di akhirat nanti akan diusir. Muslim, tapi diusir daripada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perigi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Ada orang yang akan dihalau. Maksud sanggupkah kita dihalau dalam keadaan waktu yang amat dahaga tu, yang amat panas tu? Kan Nabi kita, la yuzadanna rijalun min ummati anil haud, akan diusir beberapa lelaki, masuklah perempuan sekalian, daripada perigi tu. Kan? Maka faqultu ashabi, aku kata tu sahabat-sahabat aku. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Kau tak tahu apa yang mereka buat selepas kau mati. Kau tak tahu berapa banyak bid'ah yang mereka buat ni. Yang menyalahi ajaranmu ni, yang kamu tak ajar ni. Kan? Buat benda macam-macam. Ada apa buat tu okeylah. Baca Quran, bagus. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus. Tapi dia mereka kaifiat. Dia mereka sendiri. Ya kan? Itu yang tak disetujui oleh Allah Ta'ala. Diusir, tak boleh minum. Kalau dapat minum, tak akan dahaga selamanya. Bagaimana kalau tak dapat minum? Nak pergi kena usir, kena usir. Ini ahli bid'ah. Walaupun sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tak, Nabi tak ajar. Ya, zikir yang diajar oleh Nabi SAW senang lah. Bukan cara zikir yang payah ataupun zikir yang lebih senang. Okey. Itu zikir yang lebih senang lah, saya kata kan. Kononnya khusyuk lebih. Khusyuk benar lagi tu. Inilah dia. Apabila dah keluar daripada as-sirat al-mustaqim kan, keluar tergelincir sikit je. Macam kereta api jatuh daripada rel lah. Apa jadi? Kereta api kalau tergelincir kereta api itu daripada rel je, apa jadi? Habis. Ya, sikit lah, tak banyak. 1 hun. Habis. Sebab tu Nabi dia pesan. Itulah dia. Nah, kita dah ikut pesan Nabi ke tak mau ikut pesan Nabi? Terpulanglah pada masing-masing. Pilihan di tangan masing-masing. Itulah dia. Tapi Allah dah bagi dah jalan. Ikutlah jalan yang terang. Jalan terang menerang. Di mana tak ada orang yang akan tergelincir. Melainkan sengaja nak gelincirkan diri dia. Itu. Jadi ketahuilah sungguhnya surah ini mengandungi induk-induk tujuan yang tinggi dengan kandungan yang lengkap dan mencakupnya dengan cakupan yang sempurna. Ia mengandung pengenalan tentang zat yang disembah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sembah Tuhan, kita tak kenal Tuhan, macam mana? Sebab itu tujuan diutuskan Rasul mula-mula sekali nak memperkenalkan Allah pada kita. Yang kedua, nak ajar kita cara nak sampai pada Allah. Yang ketiga, apa dia? Bagi tahu kepada kita di sana ada tempat yang abadi di sana, yang kita kena pergi. Kan? Kanan ataupun kiri. Itu tujuan diutuskan Rasul. Kamu tadi bila memperkenalkan Allah tu kepada kita. Tidak, kita tak kenal Allah. Kita kenal mungkin cara umum kan. Oh, ada alam, mesti ada pencipta, ada bangunan, mesti ada orang yang buat.
memperkenalkan kita memperkenalkan Allah pada hamba dia. Yang kedua, kan, mengajar tata cara untuk sampai kepada Allah. Nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada redha Allah tu kan, ada cara dia. Tak boleh reka-reka cara sendiri. Cara orang reka-reka ni Tuhan tak redha. Tuhan tak terima. Sebab tu ada dipanggil apa? Ada ikhlas. Okey. Ada mutaba'ah. Ikut cara yang utusan Tuhan bawa. Tidak sia-sia je utusan Tuhan datang kalau kita tak mau ikut cara dia kan. Sia-sia je. Jadi mesti ikut cara utusan tadi untuk sampai kepada Allah. Yang ketiga tu pada itulah dia nak menjelaskan, bagi tahu kepada kita tentang apa yang ada selepas kita mati. Dia tak habis itu cerita dia. Lihat, dia tak ada cerita kita, dia tak ada ending tak ada. Cerita kehidupan manusia, makhluk mukallaf ni, manusia dan jin, dia tak ada ending. Di dunia mungkinlah kita kata ending sementara kan. Tapi tak habis juga. Mati, dia transfer alam. Ya, transfer ke alam sebelah. Alam yang kita tak boleh nak imagine macam mana. Tak boleh. Alam ghaib. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Nabi pun tak tahu. Qul. Ya, katakanlah Muhammad, qulir ruh. Ruh itu min amri rabbi, daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak diberikan kepada kamu tentang pengetahuan itu melainkan teramat sedikit. Amat sedikit. Pengetahuan kita kata yang ada, yang Allah bagi pada manusia ni, tentang cara kita nak hidup semua tadi kan. Perkembangan teknologi ni dahsyat. Dulu kita pernah cerita tentang artificial intelligence apa semua tadi. Kan robot apa semua tadi boleh tolong buat kerja kat kita. Tak boleh fikir benda ni. Sekarang kat restoran mana robot boleh apa? Boleh buat mari kita nak apa? Teh tarik kurang manis. Robot mari. Bekerja orang tak boleh buat kerja dah. Robot buat kerja. Cas dia bayar bil elektriknya. Dahsyat kan kehidupan dunia ni. Tapi tak ada apa, ilmu tu sikit sangat. Itulah dia. Jadi tak ada ending kehidupan kita. Di akhirat nanti terus dalam syurga pun kan, dia jadi terbalik. Dunia semakin lama kepada tak larat kan, semakin lama lemah, cergah, lemah mati. Dunia di akhirat dalam syurga lah kan, dia semakin meningkat kan, keindahan, kecantikan, keseronokan. Kita di dunia kita seronok berjalan. Ada orang tak suka berjalan makan angin? Saya rasa tak ada kot orang jenis tak suka terperap di rumah dia, ada tak? Saya rasa tak ada kan. Kalau kita ni ingat, kita ni kalau tak ada siapa ganggu, ada duit cukup semua, kita nak berjalan hari-hari. Saya lah, saya nak berjalan habis satu segala ada kampung yang ada dalam dunia ni saya nak pergi. Kampung bandar saya lah. Sebab apa? Seronok kan? Seronok. Di sana pun kita kena fikir lebih seronok lagi. Kita nak pergi ke tempat yang kita tak pernah tengok. Ya. Dan tempat yang kita tak pernah tengok tu sentiasa ada. Abadan abad. Selama-lamanya. Yang kita punya milik kita pun satu pokok syurga. 100 tahun perjalanan pun tak habis kita berjalan. Itu pun dengan kenderaan yang paling laju. Waktu contoh nikmat yang berterusan dan semakin meningkatlah, itulah dia yang Allah sebut tadi. Baik, seterusnya tentang cerita tadi tentang Allah lah. Kita kenal Allah tadi kan, zat yang disembah tu, dengan 3 nama yang merupakan inti dan poros nama-nama yang paling indah dan sifat yang mulia. Okay? Ketiganya apa dia? Allah. Ismul A'zam. Lafaz jalalah Allah. Mana ada makhluk nama Allah? Ada tak dalam apa nama surat beranak nama Allah? Mana ada? Yang ada Abdullah.
Kan? Ada Saifullah lah apa lah kan. Tapi nama Allah mana ada? Ada orang nak bubuh nama Allah, mana tahu kan dia nak pergi, saya nak bubuh nama Allah. Ada kawan apa JPN dia nak bagi nama tu. Oi, mana boleh? Kan? Nak bubuh nama Allah mana boleh? Lafaz Allah, Ismullah Al-Azam tadi. Zat yang disembah. Dan Rabb. Rabb ni kita tahulah. Kan? Rabb ni mana yang mentadbir, yang menguruskan, yang mencipta, yang mengadakan, yang mematikan, yang memberi, yang menarik, yang menahan. Rabb. Kenapa? Kerana dia yang maha uruskan. Dia menguruskan alam ni kan. Siang, malam. Kan? Oh, itulah dia. Jadi itulah malam silih berganti dengan siang. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in fala tubsirun. Katakanlah Muhammad, qul ara'aytum. Katakanlah, ceritakanlah kepada aku, khabarkan kepada aku kalau Allah jadikan malam ini selama-lamanya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan yang selain Allah? Ya'tikum bidiya'in, yang akan bagi cahaya pada kamu. Buat mari matahari kat kita siapa dia? Tak ada siapa, Allah saja. Inilah dia. Dan Ar-Rahman, Rahman, nama dan sifat Allah kan. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Sifat pemurah Allah Ta'ala ni meliputi segala makhluk dia. Hak beriman, hak kafir, hak jahat, kan? Etis, semua dapat kemurahan Allah. Sihat, makan, minum, boleh lena. Kalau kita tak boleh lena macam mana? Penyakit tak boleh lena. Ada orang kena penyakit tak boleh lena kan? Stres. Nak tidur tak boleh. Lena tu satu nikmat, kan? Dan ia ketenangan. Sebab tu ketika sahabat dalam keadaan ketakutan dalam peperangan, maksud dia takut kan, musuh ni kan perang Ahzab kan, perang Ahzab ni dahsyat kan, segala musuh, semua musuh bersatu kan untuk lenyapkan Madinah tadi. Jadi dalam keadaan takut, bimbang, Allah Ta'ala campakkan mengantuk pada mereka tadi kan. Ada sahabat pegang pedang terlepas, terlena, okay, letak dagu di atas dada, terlena, kesenangan. Allah yang uruskan musuh-musuh. Itulah dia. Lena satu nikmat. Jadi Rahman, Allah Ta'ala pemurah ni kan. Kita boleh lena, boleh makan, boleh sihat, macam-macam kita boleh buat dengan sifat Rahman Tuhan tadi. Muslimnya, kafirnya, dunia je lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi orang kafir macam apa? Tak bagi orang Islam saja. Bahkan orang kafir kadang lebih daripada orang Islam kan. Kita kata yang terkaya di dunia, orang Islam, orang kafir. Elon Musk kan. Orang kafir kan orang Islam. Saya baca dia beri kat Trump berapa ratus, 300 juta lebih untuk Trump masuk pilihan raya. Dia bagi duit kita lah, RM 300 juta lebih. 300 juta lebih, bukan 300 ringgit. Kaya dunia Tuhan bagi. Tak ada apa, sebab tak ada nilai. Walau seberat sebelah sayap, bukan nyamuk, sayap nyamuk kan. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sebelah sayap nyamuk, bukan sebelah nyamuk. Sayap dia. Kalau ada nilai lah. Ma saqa kafiran syurbata ma'in, Allah tak akan bagi orang kafir minum walau seteguk air. Sebab tu di akhirat tadi, nanti ahli neraka minta pada orang syurga kan. Minta apa? Air. Surah apa? Al-A'raf kan. An afidu alaina minal ma, bagilah kepada kami daripada apa yang Tuhan beri rezeki kepada kamu. Mimma razaqakumullah. Mintalah bagi kepada kami. Kan, apa yang Tuhan campak. Maksudnya neraka bawah, syurga di atas lah. Kan orang syurga kata innallaha harramaha 'alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan ke atas orang kafir, tak boleh.
Di akhirat tak ada rahmat Tuhan untuk orang kafir, tak ada. Yang 99 tu semua 100 kan? 100. Yang satu tu dunia ni semua dapat. 99 tu punya banyak rahmat Tuhan tadi kan. Untuk akhirat saja, untuk orang beriman saja. Sebab tu jangan putus asa. Orang jahat macam mana pun kita jumpa kawan-kawan kita yang jahat sangat macam mana pun, tapi dia Muslim, dia tidak menyentuhkan Allah. Kita bagi motivasi kat dia. Engkau Tuhan bagi harapan, peluang lagi ya. Kan? Masih ada harapan. Kau mungkin akan jadi lebih baik daripada aku tak tahu. Kita pun tak tahu kan. Mungkin dia level dia lebih tinggi daripada kita dalam syurga, kita tak tahu. Sebab apa? Dia punya kesudahan mana kita tahu, ending dunia. Mungkin masa dia mati dia kafir, tapi dia masuk Islam, dia kosong dosa. Kita duk kena timbang kan. Dia timbang pahala kan. Dosa tak ada. Dia mati 3 hari masuk Islam, dosa apa dia buat? 3 hari masuk Islam, tak ada buat dosa apa lagi kan. Sembahyang pun tak pernah betul lagi, Fatihah pun tak boleh baca lagi, mati. Ada seorang tu dia terus masuk Islam, terus solat, first solat kan, sujud pertama dalam hidup dia. Allah cabut nyawa dia. Nampak macam mana? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Jadi kita kata kalau Allah aku yang tu ya Allah. Kan? Kita kena motivasi diri kita lah. Allah nak kita lebih pahala lagi, kan? Dan cara masing-masing lah Tuhan bagi. Itulah dia kan. Jangan kita putus asa lah. Rahmat Tuhan ni luas, meliputi segalanya kan. Lagi hayat ada dalam badan kita ni, maka kita haraplah rahmat Tuhan, ya, mengampunkan segala dosa kita tadi kan. Dan buatlah pahala insya-Allah. Dan inilah kita sedang buat pahala lah ni. Ya, kita sedang buat pahala ni. Gitu. Bukan saja, bukan kosong ni, tak kosong. Kan, lenguh lutut, lenguh pinggang duduk tu kan. Jadi maknanya ada ganjaran. Inna 'azamal jazaa' ma 'azamal bala'. Pahala tengok macam mana susah kita. Kan? Itulah dia. Jadi surah ini menjelaskan pula tentang uluhiyah, sifat ketuhanan Allah. Maksud uluhiyah ni tauhid ibadah lah. Kita melaksanakan ibadah kita hanya semata-mata untuknya. Rububiyah, kita tauhid Allah pada penciptaan, pengesaan dia. Dan rahmah tadi lah, sifat rahmah Tuhan. Hingga beliau berkata, ini beliau ni Ibnu Qayyim lah rahimahullah, mencakup juga penetapan hari kebangkitan, termasuk sekali pada hari kebangkitan tadi, ya? Balasan bagi hamba atas amal-amal mereka yang baik maupun buruk, semua tercakup di sini dalam surah Fatihah ni. Keesaan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum pada saat itu di antara manusia, dan bahawa hukumnya adalah adil. Apa yang Allah buat tak keluar daripada keadilan dia. Kan? Rahmah dan keadilan. Dia panggil hikmah dan keadilan. Apa yang Tuhan buat tak keluar daripada hikmah, tak keluar daripada keadilan Allah. Mesti dah hikmah. Penciptaan neraka, oh, Allah tak sayang hamba dia ke? Ada hikmah ada yang kita tak tahu. Ya? Jadi ada orang kafir, etis yang pertikaikan Tuhan. Dia kata Tuhan kamu, sebenarnya Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Kamu tak mengaku dia Tuhan. Dia kata Tuhan kamu ni kata penyayang. Kenapa dia buat neraka? Ya, ini soalan-soalan yang etis duk timbul kepada kita kan. Kalau kita tak boleh jawab, kita ngangor dengan dia, ngangor. Dia ngangor, kita pun ngangor. Tuhan apa ni tak kesian kok? Kata kesian, kata penyayang. Tapi makan babi pun tak boleh. Kan babi itu sedap, dia kata. Depa lah kata. Depa duk makan, kita tak tahulah benda tu. Tapi kita tahulah Tuhan larang tu memang manusia suka buat lah. Cerita dia. Jadi macam mana kita nak jawab? Tuhan tu rahmah. Itulah Allah cipta neraka tu kena hikmah yang dia maha mengetahui. Sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan. Kamu tu hamba. Kamu tak boleh nak persoal Tuhan. Kalau kamu dengan makhluk, kamu dengan bos kamu tak boleh nak petikai. Bos, pasal apa meja kat situ? Pasal apa meja tak pergi dalam bilik sana? Boleh tak kita petikai bos kita macam tu?
Bos tak jegil mata tengok kita. Enggak, dia nampak tak kita? Han nampak tak pintu? Nampak. Han nampak pintu tu. Pergi buka tak pintu tu. Lepas tu keluar. Okey. Itu dekat makhluk. Dia Tuhan cipta neraka, syurga, ada hikmah yang dia faham mengetahui. Dia bubuh orang dalam neraka dengan keadilan dia. Kan? Dia Maha Adil. Allah beritahu bahawa dia Maha Adil. Dia tidak menzalimi walau sebesar zarah. Tak menzalimi hamba dia. Hamba yang zalim diri sendiri. Ya? Itulah cerita dia. Jadi kamu diberi pilihan. Kamu percaya pada Tuhan tak? Etis ni dia tak percaya pada Tuhan, tapi hakikatnya dalam hati dia pun percaya pun. Etis ni macam Firaun lah. Firaun bukan tak etis, dia kata dia Tuhan. Teruk lagi. Tapi Allah cerita tentang Firaun kan? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari Allah Taala. Ya kan? Maksudnya, tapi hati dia pun yakin ada Tuhan tadi. Wastaiqanatha anfusuhum. Dia pun yakin hati dia pun. Kan, tapi dia pun ingkar pasal apa? Zulman. Kerana dia pun tu zalim dan bersifat sombong. Itulah dia. Ni. Sebenarnya ada jawapan pun. Cuma kita tak boleh nak tak tahu jawapan apa semua kan. Pokok etis tu keluar syubhat-syubhat kan tentang Tuhan tadi. Kita boleh jawab pun, dia guna akal, kita pun guna akal juga. Dia tak percaya dengan perkara ghaib. Tentang roh, kita kata roh. Kamu cuba cari Swiss roh kat mana dalam diri kamu. Di pusat, kan? Di telinga, di hidung, di mata, mana ada Swiss roh tadi. Kunci supaya roh roh tak boleh keluar pada jasad. Dia pun dah tu pun benda gaib kan, roh benda gaib. Tu pun dia tak boleh fikir. Macam mana? Ini dia. Itulah yang manusia yang tak beriman tadi kan. Hujah semua dah ada dah. Hujah akal, hujah nakal semua dah lah. Itulah dia. Jadi hingga beliau berkata mencakup juga penetapan hari kebangkitan barisan baca tadi kan. Jadi semua ini terkandung dalam firman-Nya Malik Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Ya. Yaumahum barizuna la yakhfa. Kan? Allah maksudnya ketika dibangkitkan pada hari kiamat tadi semua mari menghadap Tuhan. Masa Tuhan tanya kerajaan tu milik siapa, kerajaan hari ini milik siapa? Kan? Allah tanya, Allah jawab. Kan? Lillah, bagi Allah kan. Jadi raja Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Mana dia raja dunia ni? Raja dunia ni mana? Mana? Semua pekat tunduk kepala. Ya, tak berani angkat kepala. Khusy'an absaruhum. Khusy'an yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Keluar daripada kubur dalam keadaan tunduk, tak berani angkat kepala. Mata tu tak boleh tengok atas, takut. Keluar daripada kubur tadi macam belalang-belalang yang banyak. Pergi kepada Tuhan mereka tadi pada hari pengadilan lah. Lalu ayat ini mengandung pula penetapan kenabian dari sejumlah isi dia. Ini cerita panjang dalam surah dalam ayat kitab Madarijus Salikin. Kemudian beliau rahimahullahu taala menghuraikan panjang lebar dalam menjelaskan kandungan surah ini berupa induk-induk tujuan yang tinggi serta kandungannya berupa bantahan terhadap seluruh kelompok ahli bid'ah dan kesesatan dan kandungannya tentang tempat-tempat mereka yang menuju Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan ahli bid'ah, ahli ibadah. Lalu penjelasan bahawa surah-surah lain tidak bisa menempati posisi surah ini dan tidak bisa pula menggantikannya. Dahsyat kan? Tentang Fatihah ni kita sebut dalam itu kan, hadis yang dibawa tentang hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kan? Macam mana Fatihah itu diturunkan. Sehingga kita sebut minggu lepas, kita tak sebut. Kan? Hadis Muslim kan? Jadi ketika Jibril alaihissalam duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril ni dengar bunyi satu
bunyi di langit, bunyi pintu dibuka. Maka Jibril pun dia angkat, dia lihat ke atas, farafa'a ra'sahu, dia mendongak ke atas. Maka dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, hadza babun minas sama'i. Ini satu pintu di langit. Futihal yaum. Kan? Dibuka hari ni. Lam yuftah qattu illa al-yawm. Tak pernah dibuka pintu ni sebelum ni. Mana langit ni ada pintu-pintu lah. Pintu ni tak pernah dibuka lagi sebelum ni, kecuali hari ni dibuka pintu ni. Bila dibuka, fanazala minhu malakun, turun malaikat daripada pintu itu. Faqala, maka kata Jibril alaihi salam, hadza malakun, malaikat ini ma nazala ila al-ardi. Dia kata hadza malakun nazala ila al-ardi, turun ke bumi, lam yanzil qattu illa al-yawm, dia tak pernah turun sebelum ni. Sejak diciptakan sampai hari ini dia tak pernah turun, kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia turun, maka fasallama, dia bagi salam. Wa qala, dia kata abshir, terimalah khabar gembira. Abshir ni, kamu wahai Rasulullah SAW, terimalah khabar gembira. Maksudnya dia kata abshir tu kepada Nabi SAW lah. Binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma, yang telah diberikan kepada kamu berdua. Maaf, yang telah diberikan keduanya kepada kamu. Dua cahaya itu. Lam yu'ta huma, yang mana keduanya tidak pernah diberikan nabiyyun qablaka, kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Fatihatul kitab, iaitu surah Al-Fatihah, pembuka bagi Al-Quran, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup hujung-hujung ayat surah Al-Baqarah. Lam taqra biharfin minha, kau tak baca satu huruf daripadanya, illa u'titahu, melainkan kau diberikan ianya. Di sini ulama khilaf lah tentang, kan, apa dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 194 tu Allah Taala sebut nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Kan? Nazala bihi ruhul amin, telah menurunkan Al-Quran itu oleh ar-ruh al-amin, iaitu Jibril alaihi salam. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tak ada percakapan dengan hadis dan Quran. Hadis Sahih Muslim tadi. Tapi ini Quran. Quran ni sebut bahawa semua ayat Quran dibawa turun oleh Jibril alaihissalam. Itu yang ada kata turun 2 kali sebagainya kan. Tapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ulama Spanyol, Spain lah. Kan dia ambil, dia nakal kata-kata Ibn Atiyah Al-Andalusi juga, ulama Spain juga. Ibn Atiyah, Abu Muhammad Abdul Haq, maknanya yang lahir pada 481, meninggal pada 541 Hijrah. Dia tolak pendapat orang yang mengatakan Quran surah Fatihah dibawa turun oleh selain Jibril, sebab dia kata ayat Quran ni umum. Kan, jadi macam mana kita nak combinekan di antara hadis dan Quran? Kan nampak zahir nampak bercanggah kan. Zahir hadis kata malaikat bawa turun. Ya, satu malaikat khas bawa turun. Quran kata surah Syu'ara tadi ayat 194 tadi kan. 193 tu maknanya dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Benar tak? Jadi kata ulama, Jibril menurunkan bacaannya. Jibril menurunkan bacaan, malaikat tadi menurunkan pahala. Jadi selesailah perjanggahan. Yang ajar bacaan Jibril alaihissalam, sebab Nabi tak erti baca. Nabi tak erti baca. Yang ajarnya sebenarnya guru dia, Jibril. Yang bawa, yang malaikat dia turun dia cerita tentang pahala tadi. Kau baca satu huruf, tidak kau baca satu huruf daripadanya, melainkan kau diberikannya. Kedua tadi kan, Fatihah dan penutup bagi surah Al-Baqarah. Ini selesai masalah. Tapi kalau kita tak belajar ni kan, macam mana kita nak, kan nampak zahirnya macam canggah kan, macam mana kita nak, dia tak akan jadi macam tu. Dia mesti macam tu. Dia mesti macam tu. Quran dan hadis. Jadi ulama lah mereka menguraikan kepada kita cara nak
satukan antara Quran dan hadis. Dia memang tak akan macam tu. Kan? Boleh kan? Boleh. Ini ilmu kita kan? Jadi kita boleh cerita ilmu ni. Kalau nak ingat kena cerita. Kalau tak cerita, ambil simpan kan? Dia berkarat lah. Karat kena cari WD-40 lah. Hilangkan karat dia. Jadi ilmu ni lagi cerita dia lagi mari. Lagi cerita lagi dia mari. Sebab tu zakat ilmu kena sampai. Zakat ilmu nak bayar zakat juga. Kan? Kalau simpan dia jadi bala bencana pada kita balik lah. Yang kedua kita lupa lah. Kan, mengaji sampai degree master PhD apa semua kan. Tapi kerja sawit. Baguslah kerja sawit tu. Tapi kena ada menyampaikan. Kena ada satu masa cerita, mengajar. Mengajar ni kena ada. Tidak kita lupa. Itulah dia. Baik. Kemudian dia kata di sini baca tadi kan, mana tadi ya? Dari sini kan, peringatan tu kan. Menjadi sesuatu yang sangat ditekankan bagi setiap Muslim untuk memberi perhatian lebih serius terhadap surah yang mulia ini. Masya Allah, kena belajar lagi tafsir dia. Baca lagi tafsir surah Al-Fatihah ni. Baik menghafal, mempelajari maupun tadabbur, ini merenungkannya. Baca tafsir dia. Ya, ada tafsir yang telah diterjemah kan. Banyak tafsir terjemah lah. Ibnu Katsir lah, baca tafsir Hamka lah, apalah, ikutlah. Seorang Muslim membacanya dalam solat fardu sehari semalam sebanyak 17 kali. 17 rakaat lah. Dalam solat kita kan. 5 waktu. Apabila dia mengerjakan pula solat-solat sunat atau sebahagian besar solat, berarti dia membaca surah itu berulang kali. Masya Allah. Tidak ada yang bisa menghitungnya sepanjang umurnya dan selama usianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, meski demikian keadaannya, anda masih saja mendapati di antara kaum muslimin seseorang yang tidak bisa membaca surah mulia ini dengan baik. Nak baca Fatihah dengan betul pun, kan? Susah. Ada seorang yang masuk Islam. Dia masuk Islam lama dah. Saya ajak dia mengaji. Alah, masa tu saya mengajar Iqra' geng yang Bromo ni lah. Kan? Sambil mengajar, sambil naik kereta api. Sambil isap rokok lah. Dia pun tak kisah orang ustaz, apa tak heran pun orang ustaz, tapi orang tua-tua ni lah. Sambil mengaji Iqra', sambil isap rokok. Penuh asap kan. Nak tengok Iqra' pun tak nampak mana lah. Nampak asap kan. Dia ada seorang di antara tu, dia tak kata mu'alaf, tak mu'alaf lama lah masuk Islam. Saya suruh dia baca Fatihah, rupanya dia tak kerti baca, dia main hafal. Baca Fatihah pun tak betul. Ya Allah, kata. Kan dia hafal, dia belum mula orang. Saya dengar, teruknya bacaan. Dia mari kelas 2-3 kali, lepas tu dia tak mari dah. Lepas tu saya pun tak tahan dengan asap kereta api ni. Saya pun tak pergi dah mengajak dia tu. Kan? Adalah 5 orang, 4-5 orang. Otai-otai ni kan. Mengaji Iqra', okey lah, nak mengaji juga. Lepas tu kita pun sibuk mana, dia pun tanya ustaz, bila kita nak start balik? Nanti lah kita start balik. Ajar Iqra' 1. Kan, umur dah 60 tu kan, 50 lebih kan. Dah, itulah dia. Dah, sambil mengaji, sambil isap rokok. Kita nak kata apa? Kan? Takkan kita nak, saya jangan isap rokok lah kan. Tapi itulah dia. Kita pun lemas jugalah di situ. Tapi itulah ceritanya, dah tua-tua tak kerti baca Fatihah, ya Allah. Dia pun baca Fatihah, dia pun hafal dia. Jadi kita hafal lah. Tapi dia tak kenal huruf, dia tak kenal. Panjang pendek ke, idgham ke, ikhfa' ke. Ya kan? Izhar ke. Dia hantam sajalah. Lepas tu sampai hari ni, tak mengaji lah. Saya pun tak start lagi. Nanti nak kena tanya dia bila kita nak start balik. Kelas Iqra' kita tak habis pun, Iqra' 1. Aduh, tak apalah. Baik. Dia kata di sini, ramai orang betul lah dia kata kan. Tak boleh baca surah dengan baik. Bukan tekat orang Melayu, orang Arab pun sama. Macam ni, buta huruf ni kan. Bukan buta huruf, buta kayu terus. Kan?
Bahkan terkadang dia mengucapkan tidak fasih sehingga merosak maknanya. Makna rosak. Atau menghilangkan makna ini kandungnya. Atau anda melihat di antara mereka orang-orang yang tidak memberi perhatian untuk mencermatinya. Mengaji tak fokus pun. Memahaminya dan memikirkan makna-maknanya serta mengetahui indikasi-indikasinya. Ya. Maksud dia tuntutan. Fatihah lagi dah tak tahu. Ramai macam tu rupanya. Kita dah ingat ialah kita tak tahu kan. Rupanya ramai orang tak boleh baca. Sebab dia tak belajar. Pergi sembahyang dia. Dia kerja. Dia bila sampai tu masa dia ada kesedaran, dia pergilah masjid, solat, ulang alik masjid. Tapi dia tak belajar secara khusus untuk betulkan bacaan Fatihah dia apa semua tadi. Ya kan? Kita pun ingat dia pun tahu, rupanya dia pun tak tahu. Sebab tu bila jadi imam semua tolak. Engkau lah kan. Jadi sembahyang rajin. Yang tak sembahyang, yang tak rajin memang jenazah lah. Sebab jenazah dia pun tak erti nak sembahyang. Padahal sembahyang jenazah boleh mudah. Tapi dia pun tak erti nak lafaz niat. Ni pun masalah lafaz niat ni. Kan? Tu sebab tu ulama kata lafaz niat ni bid'ah. Kan? Nak kata, kalau kata pendapat yang kata kita lafaz niat ni kerana nak ingat ke hati kita. Kita nak buat benda tu, hati kita dah ada dah benda tu pun. Nak sebut pun lagi benda dah ada dalam hati dah. Kan? Sebab tu lafaz niat dalam ibadah ni bid'ah. Kecuali ketika talbiyah ya, labbaik Allahumma umratan wa hajjah, tu ya Nabi ajar. Alain mudalah. Ada pakcik tu lah ni. Cerita tu kan. Saya ajak dia sembahyang jenazah. Aku tak pernah sembahyang jenazah. Masa tu umur dia 60 lebih dah. Sekarang dia dah qalu dah. Dah meninggal. Saya pun tak tahu tu dia meninggal. Dah 3 tahun. Saya tanya anak dia. Ayah mana ayah? Nampak. Dia balik duduk Kedah. Ayah meninggal dah dia tak. Meninggal dah. Allah. Dia duduk rajin untuk jalan ke rumah saya. Lepas tu dia balik duduk Kedah tu. Tak jumpa dia dah 3 tahun. Berasa nak tanya selisih dengan anak dia. Tak nak sembang pun. Tanya, ayah mana ayah? Ayah tiri lah, tiri. Oh, ayah meninggal tak? Meninggal lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang kata, aku tak pernah sembahyang jenazah. Dia kata, tak apa pakcik, sembahyang sebelah saya. Niat tak kena sebut. Orang buat depan kita buat. Nampak dah jenazah depan tu. Jadi kita nak buat apa? Bukan sembahyang zuhur, orang sembahyang jenazah. Kan? Udah, 4 takbir setan bagi salam. Kan? Tu pun dia pun tak buat. Ramai tak sembahyang tu pasal tak arti sembahyang tu. Tengok kat beranda masjid tu kan. Duduk menyembang. Orang tu sembahyang depan tu. Dia tak sembahyang. Tak arti tu. Pasal tu imam bagi tahu la tu kan. Lafaz niat. Mana nak hafal la tu. Kan ni jenazah lelaki kita kena sebut jenis. Jenazah perempuan kena sebut macam ni. Lagi jam lah. Dia tak boleh makan masalah ni. Tak sembahyang. Cuba tanya kalau rajin lah. Kenapa tak solat? Kan? Ramai kan orang solat jenazah. Dia pun kata, tak apalah buat dulu. Lepas ni bukan boleh buat dah. Nak buat masalah ni lah. Sekali orang akan jenazah pergi, takkan nak bisa bayang raib di situ. Itulah dia. Perkara yang wajib bagi hamba-hamba Allah yang beriman seluruhnya adalah mengagungkan surah mulia ni, menghormatinya sebagaimana mestinya. Dan membaca dengan sebaik-baiknya. Sebab ia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi tak kenal maka tak cinta lah cerita dia. Nak cinta dengan surah Fatihah dia kena belajar betul-betul lah. Tafsiran dia, penghayatan dia. Sampai Ibn Qayyim buat kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in ni. Berjilid-jilid huraian dia. Tak kenal maka tak cinta. Itulah bila kita kenal betul-betul ni, bawa ada kekhusyukan, keseronokan, kenikmatan, kelazatan, kebahagiaan. Bahagia sungguh boleh baca Quran. Kan macam budak-budak Afrika tu kan. Mereka kalau dapat Quran. Sebab apa mereka kata? Mereka belajar macam mana? Belajar di papan kan, papan batu tu kan, kayu tu. Tulis dengan kapur. Kapur ni masa zaman kita, zaman saya kecil-kecil dulu. Kita kecil-kecil dulu, cikgu tulis pakai kapur. Kapur warna kan, ada kapur warna pink, ada kapur warna hijau, ada kapur warna putih kan. Tulis di dinding ni.
tulis di papan pelewuk tu dulu lah. Lepas tu kalau kami belajar dari Pakistan tahun 90-an, sebab kami belajar, dia tulis, dia buat di dinding di simen tu. Ustaz tulis kapur di simen tu. Tapi simen tu dia bubuh colour hijau. Dia bubuh warna cat hijau. Cat hijau jadi papan tu lah. Macam kita ni. Nampak kan? Tu sini boleh tulis kan. Gitu. Tapi kita sekarang pakai marker. Kan? Nak canggih lagi tulis pakai apa? Yang komputer tu, skrin tu kan. Tu macam mahal gila lah tu. Jadi zaman berubah. Itulah dia. Jadi belajar macam tu kan. Dia akan menambahkan semangat dan kecintaan tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, demi Allah tidak engkau mendapatkan perkataan yang rosak dan batil, bid'ah yang batil, melainkan Fatihatul Kitab, yang surah Al-Fatihah, memuat bantahan terhadapnya dan membatalkannya. Tengok macam mana huraian Ibnu Qayyim ni, baca orang kita ada. Madarijus Salikin itu, kita Arab lah, kita Arab. Kita Arab bahasa tinggi ya. Bahasa sastra. Dengan syair-syair lagi dah mari. Dengan cara yang paling praktis. Maksud dia paling baiklah, paling sahih dan sangat jelas. Tidak pula anda mendapatkan satu permasalahan pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amal hati, ubat-ubat hati, penyakit-penyakit dan sakit-sakit yang dideritainya, melainkan dalam surah Al-Fatihah terhadap kuncinya dan letak petunjuk kepadanya. Sahabat ruqyah dengan surah Al-Fatihah. Kan? Bengkak tu sembuh. Waktu tu juga lega. Hak sakit meraung tadi kan. Hak kena sengat apa nama bisa, haiwan bisa, serangga bisa tu kan. Dia baca Fatihah dia tiup. Hak bengkak tu surut macam tak ada. Orang Kedah kata apa? Ada orang Kedah ni? Tak ada. Tak ada apa lah. Kalau orang Kedah ada saya nak sebut perkataan tu. Tak ada apa. Jadi macam dia ambil buang macam tu. Tak ada. Kita pun baca juga kan. Kita baca setan tu gelak lagi dah. Baca tajwid pun tak betul dia kata. Hai. Jadi siapa yang baca? Jadi penghayatan tadi tu. Tadabbur dia. Khusyuk dia tadi kan. Kesan tu dah tu. Kita baca boleh juga tapi mungkin lambat sikit. Dia bukan salah ayat tu, salah kita. Kedudukan kita dengan ayat tu macam mana? Fokus kita kan? Keyakinan kita, tadabbur kita macam mana? Kita baca juga. Dia pun sahabat-sahabat pun baca juga. Tapi macam mana? Berbeza lah. Mesti ada beza kan? Itulah di dalaman tadi, dalaman. Dia punya inti tu bagus. Ruh dia tu ada. Ruh inti dia tu ada. Ruh Fatihah tu masuk dalam diri dia, kefahaman, penghayatan tadi. Bila ambil bersanad tu saya. Tak perlu. Sanad ni kita belajar sanad lah. Kan sama ada formal tak formal kan, kita ambil belajar daripada guru kita ke guru kita ke guru tu ialah. Jadi saya orang minta sanad hadis mana? Saya belajar tu guru saya belajar guru dia. Benda tu mesti sampai kepada sahabat Nabi, mesti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada itulah seterusnya kepada Allah Taala. Allah yang turunkan ilmu. Tak saya nak ijazahkan saya ini semua cerita mengarut. Saya ijazahkan atau semua boleh ambil doa ni pada saya lepas sembahyang terus baca hak ni. Nabi tak ajar benda-benda macam tu. Nabi ajar lepas sembahyang bagi salam istighfar 3 kali. Ni dia ajar kita suruh baca zikir ni. Nanti tak kena stroke. Tak akan kena stroke. Hang baca apa pun tapi hang duk hantam lemak setiap hari. Gula 3 kilo. Kan? Kena, itulah dia. Nabi tak ajar benda tu pun. Pandai saya nak ijazah kepada tuan-tuan.
Oh, jadi orang kita seronok, aku dapat ijazah ni, dapat ijazah. Itu bagi saya benda mengarut malah. Apa makna ijazah? Tuan nak ijazah kat saya ni, apa makna ijazah ni? Ijazah ni adalah perkataan ajaza yujizu, af'ala yuf'ilu, if'alan. Ajaza yujizu ijazatan. Apa makna ajaza? Ajaza maksudnya dia mengharuskan. Yajuzu, jaza. Jaza ni makna dia harus. Jadi saya haruskan, saya bagi, saya bolehkan. Itu mana dia? Tak ada orang nak bagi ijazah kat kau ni apa dia? Apa makna ijazah tu? Ijazah ni perkataan Melayu ke, perkataan Cina ke, perkataan Arab? Tentu dia kata Arab kan. Habis tu makna dia apa? Nak ambil ijazah. Kita nak ambil apa nama lepas degree pun nak ambil ijazah juga. Kan? Nak combo. Kan? Ijazah apa dia? Gulung atas ke apa ke? Mengharuskan. Ijazah ni ajaza lahu. Dia mengharuskan baginya. Dia membolehkan baginya. Jadi saya bolehkan bagi tuan-tuan. Itu mana? Ajaztuka. Iya. Ajaztukaha. Ajaztukaha. Ajaztukuhu. Ajaztukahu. Boleh juga. Maksud dia bukan masalah. Saya bagi ijazah ni baru ilmu awak jadi. Kalau tak bagi ijazah, saya tak bagi ijazah, ilmu tak jadi. Saya tak halalkan ilmu pada awak. Ilmu sebab banyak. Ada bekas guru saya meninggal lah. Dia pesan kat kawan saya, aku tidak halalkan ilmuku pada Azhari. Astaghfirullahaladzim. Pasal dia dah jadi Wahabi. Kawan nyampaikan pada saya, dia pun mati dah. Allahumma ghafir lahu. Kita dulu mengaji dengan dia. Lepas tu kita balik, kita tak ikut cara dia. Kan, dia kata kita Wahabi. Dia kata kita tak ngaku pun. Dia tak halal. Siapa kamu nak halal, nak haramkan ilmu Tuhan ni? Nabi kata, man katama ilman aljamahu Allah bilijama minan nar yaumil qiyamah. Maka qala Rasulullah, siapa yang menyembunyikan ilmu, kan? Allah akan iljamkan dia, Allah akan kekang dia dengan kekang api neraka. Ilmu tu wajib kita sampai. Bukan aku tak halalkan. Siapa kamu nak halalkan, haramkan ilmu Tuhan ni? Dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu bila ada kena sampai. Kena cerita. Bukan pada orang tertentu dan tidak pada orang tertentu. Oh, ilmu ni tak boleh bagi pada hampa semua ni. Pada kamu semua tak boleh bagi ilmu ni. Nanti kamu salah guna. Ilmu apa tu? Ilmu sihir lah. Okay. Ada ilmu yang boleh bagi dan ilmu tak boleh bagi ni. Ilmu semua kita bagi. Kecuali ilmu dunia yang kita dapat susah payah lah. Kita dapat PhD dalam bab resepi sekian-sekian. Kan? Tiba-tiba kawan kita meminta percuma, hak tu lah kita punya bread and butter kan. Bagi dia jam kita. Kan? Secret tu nama secret. Ya. Kan? Tidak kan? Satu kek tu 100 lebih, 90 lebih kan. Kita buat. Dia buat kek, kita pun buat kek juga. Pasal apa kita tak sedap macam dia. Nak sedap macam dia, kena bayar duit kat dia. Tak apa lah, itu ilmu dunia. Ilmu maksud dia kan, perkembangan ni, orang ada jual beli kan. Tapi ilmu agama ni, hak tu tak boleh simpan, tak boleh sembunyi. Kena cerita habis. Kan? Pada semua orang kita kena cerita. Sebab tu dah sahabat-sahabat kan, kat nak mati baru dia cerita. Hadis, disimpan berapa lama hadis tu. Ada hadis apa? Hadis Muaz. Hadis Muaz kan? Oh, Muaz bin Jabal. Pasal apa menanyakan cerita tentang yang siapa yang ada tauhid, tidak mensyirikkan Allah kan? Dia akan masuk syurga. Siapa yang akhir kalimah la ilaha illallah masuk syurga kan? Jadi Muaz ni, Nabi kata, dia kata boleh tak saya cerita ke orang? Nabi kata la. Fi'takil, jangan. Nanti dia pun bertawakal, berserah pada kalimah la ilaha illallah, sembahyang benda apa benda. Kan? Orang jahil-jahil lah. Tapi kalau orang berilmu, dia taklah konsep la ilaha illallah tu, sudah ada ilmu dan amal. Itulah cerita dia kan. Jadi dia kan nak mati, dia cerita, takut, bimbang, termasuk di kalangan orang yang menyembunyikan ilmu. Kena sampai habis.
Seterusnya, dia kata, begitu juga tidak ada satu fasa daripada fasa-fasa perjalanan menuju Rabb semesta alam. Kita dalam perjalanan menuju kepada Tuhan ni, kan? Itulah dia. Dia kata, melainkan permulaan dan pengakhirannya terdapat dalam surah Al-Fatihah. Macam mana tu? Itu kena penghayatan yang detail. Kalau tak faham, kena baca apa kata ulama huraian. Macam Qayyim dia hurai. Dan di atas dari semuanya, jika seorang hamba merealisasikannya, berpegang padanya, memahami konsekuensinya, tuntutan dia sebagaimana mestinya, lalu dia terjerumus dalam bid'ah syirik. Bid'ah ataupun syirik, atau ditimpa salah satu penyakit hati, melainkan hal itu sifatnya berupa sentuhan sementara dan tidak akan menetap. Contohnya syirik kecil lah, riya. Kan? Kita ni sebagai manusia ni, kita ada ilmu, tak ada ilmu ke apa semua, kita akan kena sentuhan-sentuhan ni sedikit. Contohnya macam syirik kecil ni kan, dia lautan yang tidak bertepi. Semua orang boleh kena. Jadi itulah dia sentuhan yang sementara dia kata. Ya, maka dia akan inilah sebab kita bab riya ni, bab ni kita kena doa lah. Minta Tuhan jauhkan kita daripada benda-benda ni kan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa minta jauh daripada riya ni kan. Buat sesuatu nak memperlihatkan kepada orang dan untuk memperdengarkan pada orang. Syirik kecil kan. Itulah dia doa minta kita dijauhkan perkara itulah. Dengan ini kita telah sampai pada akhir apa yang ingin dijelaskan di tempat ini. Seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjunginya dengan sanjungan yang patut baginya dan dengan sanjungan yang atas dirinya, pujian yang tidak pernah merasa cukup, tidak diingkari dan tidak pula ditinggalkan, serta tidak pernah merasa tidak hajat kepada Rabb kita tabaraka wa taala. Maksudnya kita sentiasa berhajat kepada Tuhan kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai sekalian manusia, kamu sentiasa amat berhajat kepada Tuhan kamu. Semua manusia, makhluk berhajat kepada Tuhan tadi kan. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kemudian seterusnya tajuk keutamaan ayat kursi, surah Al-Ikhlas dan surah-surah lainnya. Jadi kita sampai di sini. InsyaAllah bersama lagi pada saya akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.